Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, pihak Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Balai Ringin masih bersemangat meneruskan sesi persekolahan meskipun menghadapi insiden kebakaran pada Sabtu lepas. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagahwiin memberitahu beliau bangga dengan semua warga sekolah yang komited dalam memastikan operasi persekolahan dapat diteruskan seperti biasa. Jelasnya pihak bomba telah diminta untuk mempercepatkan proses siasatan ke atas bangunan yang menempatkan bilik guru yang musnah terbakar bagi membolehkan kerja-kerja meroboh bangunan blok pentadbiran dapat dilaksanakan segera. Dalam perkara itu, Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak juga turut sedia membantu bagi melengkapkan kemudahan yang diperlukan pihak sekolah. I'm sure you will have a lot of things that you need other than just bangunan saja. Dan saya percaya mungkin meja pun sudah habis hangus dan lain-lain barang lagi, komputer lagi dan sebagainya. So it's no harm for you to submit to us. Beri saja apa cadangan dan kita akan lihat bagaimana kita akan dapat membantu untuk kebaikan pendidikan anak-anak kita di kawasan Balai Ringin. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke SMK Balai Ringin pada Isnin. Sementara itu, Pengetua SMK Balai Ringin, Zakaria Dolmat memberitahu ketika ini guru-guru sekolah ditempatkan di Dewan SMK Balai Ringin sementara mencari tempat yang lebih sesuai. Berita di Sarike. Sebuah rumah milik Haminah Muhammad di Kampung Drahman Keria telah mendapat perhatian daripada Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Kuala Rajang. Ini selepas rumahnya didapati berada dalam keadaan uzur apabila terdapat kerosakan pada lantai dan bumbung selain pokok di persekitaran rumah yang telah reput dan hampir tumbang. Mengambil inisiatif itu, Pemuda PBB Kuala Rajang yang diketuai Muhammad Tazullah Khan mengadakan gotong royong bagi membaik pulih dan mengemas rumah milik Haminah pada Ahad. Terdahulu pada Sabtu, Menteri Muda Pembangunan Bandar dan Sumber Asli yang juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh juga turut berkunjung bagi melihat keadaan rumah Haminah. Selepas lawatan itu, beliau telah meminta Pemuda PBB Kuala Rajang membantu membaik pulih dan mengemas rumah Haminah bagi mengelak kejadian yang tidak diingini berlaku. Menurut Datuk Len lagi, gotong royong wajar dilakukan terutama dalam kalangan belia dan pemuda kampung bagi memperkukuhkan perpaduan sedia ada. Berita diteruskan dengan Pelabuhan Miri kini sedang menghadapi masalah muara Sungai Batang Baram yang cetek dan keadaan ini menjejaskan operasi perkapalan. Pengerusinya Paulus Palu Gombang berkata keadaan ini telah menjadikan pengendalian perkhidmatan pelabuhan amat mencabar dan menjejaskan pertumbuhan industri di kawasan perindustrian Kuala Baram. Lembaga Pelabuhan Miri merayu agar Kerajaan Sarawak dapat membantu dalam menyelesaikan isu kedalaman muara Sungai Batang Baram. Banyak usaha telah dilakukan bagi mengatasi masalah ini, termasuklah menjalankan kajian dan melihat beberapa pilihan lain. Ini termasuk cadangan mendalamkan muara Sungai Batang Baram yang telah dikemukakan dalam rancangan Malaysia ke-8, RMK-8 hingga RMK-12. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam lawatan kerja Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak ke Lembaga Pelabuhan Miri Kuala Baram pada Isnin. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Ahmad Jaul Samiun berkata, Kerajaan Sarawak amat prihatin terhadap pembangunan industri di negeri ini, khususnya kesan selepas penularan pandemik COVID-19. Untuk itu, Kerajaan Sarawak telah memperkenalkan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 bagi memulih dan memacu pertumbuhan sosioekonomi menjelang tahun 2030. Dalam konteks industri pelabuhan, Kerajaan Sarawak perlu meningkatkan kapasiti pelabuhan dan produktiviti dari segi perkhidmatan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan. Ini dapat dilihat apabila satu kementerian khas telah diwujudkan bagi menjaga pembangunan pelabuhan. Beliau dalam pada itu berharap masalah laluan masuk muara Sungai Batang Baram cetek ini dapat diselesaikan segera untuk manfaat semua pengguna
terutamanya industri yang beroperasi di kawasan perindustrian Kuala Baram. Di Bintangor pula, Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Meradong telah menganjurkan program Bantuan Keluarga Malaysia BKM tahun 2022 di Dewan Surau Darul Ihsan Bintangor pada Sabtu. Program ini bertujuan mendaftar baharu dan mengemaskini BKM yang telah dibuka mulai 1 hingga 31 Januari 2022. Ini bagi memastikan mereka yang layak atau nama mereka masih tiada dalam pangkalan data kerajaan dapat mengemukakan permohonan masing-masing dan berpeluang membuat kemaskini bagi penerima sedia ada. Selain itu, program tersebut juga membantu mengemaskini data maklumat atau permohonan yang baru secara manual bagi kalangan warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Manakala bagi kategori bujang pula, mereka boleh melayari media sosial bagi mengemaskini data dan jika ada permohonan baharu akan dibantu ahli-ahli pemuda PBB Meradong. Berita selanjutnya, Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA mengarahkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah di Sarawak diaktifkan berikutan amaran hujan berterusan tahap waspada di beberapa buah kawasan yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) pada tengah hari Sabtu. Menerusi kenyataan itu, NATMA meminta JPBN dan JPBD meningkatkan tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi bencana yang mungkin berlaku, terutamanya di kawasan berisiko tinggi. Selain itu, JPBN dan JPBD juga perlu memastikan setiap pusat pemindahan dilengkapi dengan keperluan asas dan pos kawalan tempat kejadian mempunyai segala aset pengoperasian mencukupi serta berada dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk digunakan. Terdahulu, Met Malaysia memaklumkan hujan berterusan pada tahap kuning dijangka berlaku di beberapa kawasan di Sarawak iaitu di Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman, Betong, Serike, Sibu Muka, Kapit, Song dan Kapit dan Bintulu bermula 11 hingga 13 Januari ini. Laporan COVID-19. Sarawak merekodkan 7 kes positif pada Isnin menjadikan jumlah keseluruhannya meningkat kepada 252,505 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan hariannya memaklumkan daripada jumlah itu 3 kes kategori 1, 2 kes kategori 2 dan 2 kes kategori 4. Kes-kes ini dikesan di 3 daerah di Sarawak iaitu Kuching, Bintulu dan Sibu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sentiasa amalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan segera dapatkan vaksin dos penggalak bagi membendung penularan COVID-19. Salam UKAS. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri
dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.